Kenapa? Kerana kita sebenarnya memuliakan hari kelahiran Nabi SAW, walaupun ada khilaf daripada kalangan ulama berkaitan dengan tarikhnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, bila nak bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, saya suka sebenarnya bercerita berkaitan dengan beberapa bab. Sebagai contohnya, bab yang pertama yang saya nak cuba bawa hari ini ialah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila yang pertama kita tengok berkaitan dengan dua figura, dua individu, dua syakhsun ataupun syakhsani, dua tubuh badan yang mana kalau kita tengok dalam sirah ianya agak tenggelam, tetapi ianya mempunyai, kita katakan, sumbangan yang agak besar dalam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua figura yang agak besar. Biasanya orang sebut kalau figure ni dia popular lah kan. Dalam kalangan mereka dia orang memang popular. Akan tetapi dalam kalangan kita kurang popularnya. Jadi kita hari ni kita nak tengok insya-Allah berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga insya-Allah kita akan lihat kita kata peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa peristiwa lainlah yang mana kita akan bincangkan sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila saya dengar tadi imam baca surah, yang pertama dia baca surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Memang masuk sangat sebenarnya cerita yang saya nak bawa pada hari ini. Yang keduanya berkaitan li'ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was saif, pun ada juga berkaitan dengan dua figura ini. Yang pertamanya sekali kita tengok kepada nama yang saya nak sebut ini ialah yang mana ianya bernama Amr. Siapa Ammar ni? Dalam silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok yang ke atas, Muhammad bin apa? Adik-adik, Muhammad bin apa? Muhammad bin Ahmad. Seronok dengarnya kan? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib ke Abu Talib? Abu Talib ke Abdul Muttalib? Dah mana satu ni? Kejap Abu Talib, kejap Abdul Muttalib. Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib bin sampai situ je ustaz kami mengajar. Dah habis. Tak apa. Abdul Muttalib bin Hashim. Kan? Baik. Dua nama ni tadi yang saya sebut ni, Hashim dan juga Abdul Muttalib, adalah dua figura yang besar sebenarnya. Dan Amru ni tadi, yang saya sebut Amru ni tadi ialah nama sebenar bagi ayah kepada Datuk Nabi. Yang bernama Hashim ni tadi, namanya yang sebenar ialah Amr. Namanya yang sebenar ialah Amr. Tapi bagaimana dapat nama Hashim ni? Baik, Hashim ini ialah satu gelaran ketika mana dia telah berkhidmat sebagai peremuk roti. Daripada namanya Ammar dan dia berkhidmat sebagai peremuk roti, maka orang Arab pada ketika itu menamakan dia sebagai Hashim. Hashim. Dia gemuk. Jadi dia panggil Hashim. Nak kata hebat tak hebatnya Hashim ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah maktubkan ya, atau telah tertulis ataupun telah ditulis dalam Al-Quran berkaitan dengan satu idea yang dibawa oleh Hashim. Apa dia? Rihlatash shita'i was saif. Ini nak katakan apa? Satu bangsa Quraisy, tentang bangsa Quraisy yang mana seorangnya namanya Hashim. Ini sangat kalau kita tengok balik tak berapa nak popular pun dalam kalangan kita, tapi sebenarnya ianya sangat popular di sisi
Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, ianya termaktub surah berkaitan dengan bangsa Quraisy dan juga dia punya idea rihlatash syita'i was-saif. Apa maksud rihlatash syita'i was-saif? Iaitu perjalanan perniagaan di musim dingin ke wilayah Syam. Bila musim sejuk, ya, Hashim ni bagi cadangan, bila musim sejuk kita kena pergi ke Syam, pergi ke arah Syam. Rihlatash syita'i, dia kata pergi arah Syam kalau musim sejuk. Lepas tu kalau rihlatash lepas tu was-saif, waktu saif ni ada perjalanan perniagaan pada waktu panas pula. Waktu bila? Waktu musim panas itu disarankan oleh Hashim ni tadi, kita pergi ke arah Yaman. Kita pergi ke arah Yaman. Dan kedua-dua ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa tadi? Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau nak tahu dia punya cerita, dia boleh buka terjemahan ataupun boleh buka dia punya tafsiran daripada ulama-ulama. Yang paling seronok sebenarnya bila kita tengok dan juga kita baca daripada tafsiran-tafsiran yang mana ianya ada riwayat-riwayat berkaitan dengannya. Memang seronok kita baca. Jadi malam ni tak adalah kita nak baca habis. Kan nanti banyak pula ceritanya kan. Baik, itu yang pertamanya, Hashim. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan Hashim ini sebagai satu figura yang agak terkenal. Kerana apa? Kerana ianya idea dia masuk ke dalam surah Quraisy. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi cerita sebenarnya. Hashim ni bila dalam perjalanan nak ke Syam, dia berhenti ke sebuah tempat yang namanya Yathrib. Yathrib ni di mana? Apa dia? Madinah. Masya-Allah, tabarakallah. Adik-adik kita jawab, seronok dengar. Yathrib ni sebenarnya nama asal Madinah. Baik. Waktu dalam perjalanan Hashim ini nak pergi ke Syam, dia berhenti di Madinah, dia berhenti di Yathrib, dan kemudian dia berjumpa dengan orang kita panggil suri hati dia lah. Suri hatinya, dan berkahwin dengan orang yang bernama Salma, daripada salah satu kaum yang mana agak terkenal pada ketika itu, iaitu Bani Najjar kalau tak salah saya. Dia kata ni Bani Najjar. Baik, setelah berkahwin macam biasalah, perniagaan perlu diteruskan. Makanya Hashim ni tadi pun bergerak meninggalkan isterinya dia di Yathrib. Dalam perjalanan sampai ke negeri Syam, sebelum nak sampai ke Syam, Hashim jatuh sakit. Hashim ni jatuh sakit, dan kemudiannya dia pun meninggal di sebuah tempat yang mana dikatakan di sini di Gaza. Di Gaza. Gaza ni kat mana? Palestin. Dia mati di Palestin. Dan isterinya pada masa tu tak diketahui, rupanya sedang mengandung. Sedang mengandung. Salma ni sedang mengandung. Dan cukup haulnya Salma ni pun melahirkan seorang putera yang kiranya yang agak pelik sikit lah. Yang mana pelik tak pelik, awal-awal lagi, muda-muda lagi dah ada uban di atas kepala. Dan kerana itu dia telah digelar sebagai namanya Syaibah. Namanya siapa tadi? Syaibah. Baik. Jadi Syaibah ni pun duduklah dengan mak dia, duduk di Yathrib tu lama. Tiba-tiba bila dah umurnya lebih kurang 7 hingga ke 8 tahun, bila Hashim ni dia telah meninggal dunia, pastinya orang yang berada dekat Mekah ni, abang-abang dia, adik-beradik dia pasti merindui dia. Tiba-tiba datang seorang, kita panggil
orang yang selalu bermusafir daripada Yathrib pergi ke Mekah, dia cerita tentang, dia kata dia pernah nampak macam muka Hashim. Jadi salah seorang daripada ahli keluarga Hashim ni tadi, adik dia lebih kurang ataupun abang dia lebih kurang macam tu, namanya Al-Muttalib, telah pun pergi ke Yathrib. Pergi buat apa? Pergi nak riki-riki, tengok betul ke ada ke orang budak kecil ni yang muka irah-irah macam Hashim. Dia orang ni tak tahu yang Hashim ni dah kahwin, tak tahu pun. Tapi dia pergi tengok betul ada budak yang irah-irah macam Hashim. Jadi bila dia tengok, Al-Muttalib tengok, dia tarik, dia tangkap. Pop. Ini adik-adik kalau orang tak kenal, kalau orang tangkap tu menjeritlah kuat-kuat. Bukan apa, sebabnya Al-Muttalib ni pun ditangkapnya dulu ni Hashim, bukan, ditangkapnya siapa tadi ni? Ditangkapnya Syaibah ni tadi. Bila ditangkap Syaibah pun kata tak nak, tak boleh ikut, tak boleh, maknya marah, tak nak ikut. Boleh nak ikut dengan syarat minta izin maknya dulu. Maka Al-Muttalib pun pergi jumpa dengan mak dia. Bila Al-Muttalib jumpa dengan mak dia mula tak bagi ikut. Tak bagi ikut Al-Muttalib ni. Kenapa pula? Dia tak kenal siapa kan. Jadi Al-Muttalib ni pun ceritalah, rupanya ini adik-beradik kepada suaminya, iaitu Hashim ni tadi. Bila dia bawa Hashim ni pun cerita tentang Hashim gini. Al-Muttalib cerita apa? Aku nak kena bawa dia ni kerana apa? Satu hari nanti dia akan dapat tahta macam Hashim. Jadi disebabkan itulah Salma dengan berat hati juga sebenarnya melepaskan Syaibah. Sebab apa? Ini untuk masa depan. Untuk masa depan. Dan akhirnya Syaibah pun mengikutlah Al-Muttalib. Al-Muttalib ni tadi. Dalam perjalanan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjalanan sedang Syaibah membonceng bersama-sama dengan Al-Muttalib ini, adalah semasa nak masuk ke dalam Mekah tu, adalah orang tanya, "Oi, Al-Muttalib tu siapa tu? Belakang kau tu budak siapa tu?" Ada orang tanya. Lepas tu tiba-tiba orang yang duduk sama-sama tu je, itu Abdul Muttalib. Start daripada situlah Syaibah telah pun bertukar namanya sebagai Abdul Muttalib. Dan dua figure yang saya sebutkan tadi, Abdul Muttalib dan juga Hashim ni tadi, sebenarnya namanya adalah berbeza dengan apa yang kita tahu. Yang seorang namanya Syaibah, yang seorang namanya Amr. Tapi dalam sejarah mereka adalah insan yang sangat-sangat kiranya terpengaruh dalam kehidupan. Baik. Bila kita tengok tadi cerita tentang Hashim, dah tengok cerita tentang Hashim, kita tengok pula cerita tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok balik kehebatan dia, ada juga termaktub cerita tentang pada tahun gajah. Cerita pada tahun gajah. Apa cerita tahun gajah ni tuan-tuan? Macam imam kita baca ni, li'ilafi Quraisy. Bukan? Tadi betul, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Rupanya ayat ni tadi diturunkan ketika mana? Ketika perang tentera bergajah. Yang mana ceritanya lebih kurang 50 hari sebelum Nabi SAW dilahirkan. Lebih kurang. Pada ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok balik, Abdul Muttalib ini adalah seorang pembesar. Abdul Muttalib ini adalah seorang pembesar. Jadi pasti ramainya orang yang memang kita kata dengkilah dengan pembesar ini, sehingga kan bila ramainya orang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada ketika itu,
termasuklah ada seorang wakil daripada negara yang kita panggil apa nama ni, negaranya dirajakan oleh ataupun dimiliki oleh Raja Najasyi. Abrahah ni bukan seorang raja sebenarnya. Dia asalnya memang panglima perang biasa sahaja, yang mana telah menakluk satu kawasan yang kita panggil dulu ni Yaman. Ya? Dia dah menakluk Yaman. Abrahah ni asalnya dia bukan raja, tetapi disebabkan dia ni dah menakluk satu kawasan yang namanya Yaman bersama dengan kawan dia, dan akhirnya dia telah membunuh kawan tersebut, dia telah menjadi raja lah kat situ, kat kawasan tersebut. Jadi Raja Najasyi ni pun tak puas hati sebenarnya kalau ikutkan, tapi disebabkan dikatakan dia punya kita panggil apa ke nama ni, dia punya Allahu Akbar, jasa dia dalam nak membuka kerajaan pada ketika itu, makanya Abrahah pun dijadikan sebagai pembesar di Yaman. Dalam keadaan yang kita kata ramai orang pergi ke Mekah untuk nak melakukan haji pada ketika itu, makanya terjadi satu rasa macam tak seronok Abrahah ni. Dia dengkilah orang lalu pergi ke Mekah, orang tak datang ke Yaman. Maka kat situ dia buat satu idea, dia kata kat sini aku nak bina satu temple, satu gereja yang sangat-sangat besar. Lalu dia pun binalah gereja yang ada. Dia bina untuk nak alihkan perhatian, untuk nak alihkan semua jangan pergi ke arah Mekah. Tapi dia silap. Inilah kita katakan Allah jaga Kaabah. Allah jaga tempat dia. Dan Allah tak ada pula nak meningkatkan ataupun menaikkan lagi aura yang ada di gereja tersebut. Jadi Abrahah ni rasa macam ni, tak seronok betul. Dah buat cantik-cantik pun orang tak datang. Datanglah satu kita panggil wakil daripada Bani Kinanah. Bila dia datang, dua orang ni datang secara senyap-senyap masuk ke dalam gereja dan buat onar dalam gereja. Abrahah dapat tahu, kat situlah puncanya Abrahah nak menyerang Kaabah. Dan tuan-tuan pun dah tahu cerita Kaabah macam mana. Tetapi sebelum Kaabah itu nak diserang oleh Abrahah, yang mana dibawa oleh Abrahah ni tadi 60,000 tentera dan banyak, lebih kurang dalam 13 ekor gajah lebih kurang, sampai di satu tempat, iaitu di mana ni kita panggil di Mina dan juga di Muzdalifah. Masa ketika itu gajah-gajah tersebut berhenti. Gajah-gajah tersebut berhenti dan tak nak masuk ke arah Mekah. Ini cerita dia. Tapi sebelum tu Abrahah ni ada berhenti pada satu tempat dan telah pun menghantar, kita panggil apa, risikan. Abrahah ni dah hantar satu risikan untuk masuk ke Mekah, tengok apa cerita Mekah. Dan orang dah tahu dah, katanya ada kita panggil apa, tentera daripada luar nak serang Mekah. Ada tentera luar nak serang Mekah. Dan pada ketika itu yang jadi kepala Mekah pada masa itu ialah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pada ketika itu relax. Dia minta semua penduduk Mekah keluar daripada Mekah. Dan salah satu daripada perkara yang sangat menakjubkan lah, iaitu pertamanya yang kita tengok, Abrahah pergi berjumpa dengan Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan Abrahah. Ketika mana Abdul Muttalib nak berjumpa dengan Abrahah, Abdul Muttalib disebut pada Abrahah, aku nak balik harta yang kau rampas ketika kau datang ke sini. Abdul Muttalib kata kepada Abrahah, aku nak balik harta aku ketika kau rampas, ketika kau datang ke sini. Aku nak balik. Yang kau rampas harta-harta aku, iaitu unta apa semua itu ialah harta aku. Abrahah kata, kau dah kenapa? Kau tak takut ke dengan aku ni? Aku nak serang Kaabah kau ni. Tengok Abdul Muttalib kata apa kepada Abrahah? Abdul Muttalib, kau nak serang, itu rumah Allah. Allah tahu macam mana nak jaga rumah Allah. Yang kau curi tu, yang kau rampas tu, itu harta aku.
Jadi aku nak balik harta aku. Abrah kata pada Abdul Muttalib, engkau ni apa punya pembesar lah, kau lebihkan harta engkau daripada Kaabah. Jadi kat situlah bermulanya kisah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampailah habis dan ceritanya terhenti sampailah semua tentera-tentera dah balik ke Sana'a, ke Yaman, dan akhirnya Abrah juga mati kerana penyakit yang dibawa dalam batu tersebut. Jadi inilah dia sedikit sebanyak berkaitan dengan nasab Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perkara tersebut kalau tengok balik, ianya terjadi pada bulan Muharram, lebih kurang dalam 50 hari ataupun 55 hari sebelum Nabi SAW itu dilahirkan. Dan kita tengok pula kisah berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW. Itu pada tahun bila Nabi SAW ini dilahirkan? Nabi SAW ini dilahirkan pada tahun gajah. Pada tahun bila? Pada tahun gajah. Kenapa dia dikatakan sebagai tahun gajah? Pada masa itu tidak ada sistem kalender yang boleh mengingatkan kita tahun-tahun yang ada. Tak ada. Jadinya bangsa Arab itu dia datang dengan tak ada apa-apa sistem kalender. Makanya nak ingat satu-satu peristiwa tu, dia ingat apa yang terjadi pada tahun itu. Makanya tahun yang dikatakan tahun gajah itu adalah disebabkan peristiwa tentera bergajah tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Isnin, tanggal 9 Rabiul Awal, Nabi SAW telah pun dilahirkan. Kenapa saya kata 9 Rabiul Awal? Kerana ianya adalah, kita panggil khilaf daripada kalangan ulama. Ada yang kata 9, ada yang kata 12. Atas dasar apa? Atas dasar kajian ulama sirah. Yang pentingnya bukan pada tarikh. Yang pentingnya adalah pada kelahiran Nabi SAW itu sendiri. Kalau kita nak berbicara tentang tarikh, banyak tarikh-tarikh yang di dalam Islam ini sebenarnya banyak khilaf daripada ulama. Jadi tak ada masalah tentang khilaf. Yang pentingnya ianya telah pun berlaku. Baik. Dalam riwayat Ibn Sa'ad diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW punya mak pernah menceritakan, dikatakan dekat sini, ketika aku melahirkan dari farajku ataupun kemaluanku, keluarlah cahaya yang kerananya istana-istana negeri Syam tersinari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan periwayatan selainnya, dan keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir sama dalam riwayat-riwayat tersebut. Dalam sumber yang lain pula dikatakan telah menjadi satu irsyadat, iaitu tanda-tanda yang awal yang menunjukkan yang Nabi SAW akan diutuskan. Dan ketika kelahiran beliau, di antaranya jatuh 14 beranda istana Parsi, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu yang biasa kita dengar. Tetapi menurut apa yang disebut oleh penulis kitab Rahiq Makhtum ini, katanya riwayat-riwayat tersebut adalah kita boleh dengar je lah. Kita boleh dengar. Nak tahu kepastian itu tidak pasti. Kerana apa? Ianya ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Baik, yang pentingnya apa? Nabi SAW telah pun lahir pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Disebabnya kalau kita tengok balik, hari Isnin adalah hari yang agak istimewa sebenarnya. Hari Isnin adalah hari yang agak bagus. Kerana apa? Nabi SAW sendiri pun dia berpuasa pada hari
Isnin dan juga Khamis. Wallahu alam sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin Khamis. Ada orang kata ianya disebabkan dia dilahirkan. Ada yang sebab dikatakan disebabkan di hari Isnin itu adalah hari bukan hanya sekadar dilahirkan tetapi diturunkan wahyu kepadanya. Hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditabalkan untuk menjadi nabi. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya hari Isnin itu adalah hari yang agak special lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita katakan ianya sebagai satu kita kata nak membuatkan kita ni datangkan hari Isnin tu bukan sebagai Monday Blue. Biasanya hari Isnin ni ialah hari yang kita agak malas nak datang kerja. Kan? Jadi kita datangkan hari Isnin tu sebenarnya kalau boleh biar kita dalam keadaan yang bermotivasi. Bila kita hari Isninnya, besok hari Isnin, bukan kita kata kita nak jadikan hari tersebut tu Allah esok aku kerja. Jangan. Kita jadikan hari Isnin tu sebagai satu hari istimewa. Satu hari bukan hari permulaan, tapi hari yang mana kita mengingatkan kita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh itu kita buat apa? Kalau boleh itu pada hari Isnin kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Barulah kita dapatkan apa yang kita kata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Hari Isnin itu jangan jadikan hari yang kita malas. Sebab bila kita kata hari Isnin, contoh anak-anak kita lah, alah besok hari Isnin nak pergi sekolah. Kita pula sebabnya benda tu adalah memang kita kata satu adat, satu uruf dalam kehidupan kita. Bila hari Isnin, alamak besok hari Isnin. Jangan kita jadikan Isnin tu sebagai Monday Blues. Tetapi kita jadikan ia satu motivasi agar kita ini menjadi orang yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang adik-adik yang kat belakang sana, bila jumpa hari Isnin ni jangan kita rasa alah Isnin tak nak pergi sekolah. Jangan macam tu. Macam kita pun sama tuan-tuan ya. Bila hari Isnin, jangan jadikan hari Isnin tu sebagai hari yang nak malas pergi kerja. Kerana kerja itu pun juga satu amanah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada satu sudut, apabila kita melihat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ramai orang yang gembira. Bukan kita saja yang gembira sebenarnya, tapi ramai yang gembira. Ini termasuklah pakcik-pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuk dia dan juga orang yang berada di sekelilingnya. Sampaikan dalam kisah yang berada dalam kitab-kitab sirah menyatakan bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, datangnya orang kata apa budak suruhan bagi tahu kepada Abdul Muttalib pun sangat-sangat gembira sampai pergi ke Kaabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kalau kita tengok balik kegembiraan yang patut kita bawa apabila datangnya satu kegembiraan, kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan satu kegembiraan kita itu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita katakanlah, kita dapat anak kita. Apa yang kita kena buat? Kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan kita apabila cukup 7 hari bagi nama. Kan? Kemudiannya buat apa? Eloknya buat akikah. So ini salah satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Jadi macam itu lebih kurangnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan nama oleh datuknya dengan nama Muhammad. Yang ini nama yang sangat rare orang pakai waktu ketika itu. Sangat-sangat rare. Dan daripada kalangan bangsa Arab yang biasanya waktu selepas sahaja Nabi sallallahu ataupun orang Arab ini dilahirkan anaknya, mereka akan menkhitankan anaknya. Mereka akan khitankan anaknya. Macam kita lah, dapat anak lelaki nak kena sunat. Betul adik dah sunat belum ni? Belum sunat lagi, nanti sunat. Ya. Uruf dalam bangsa Arab memang macam tu. Dia nak sunatkan anak lelaki dia. Macam itulah sampai sekarang ni kita mengikut kepada
apa yang telah dilaksanakan oleh bangsa Arab itu sendiri, iaitu mengkhitankan anak. Dan cerita khitan kata Nabi SAW ni, dikhitankan sebelum lahir lagi dan dikeluarkan terus dah berkhitan. Cerita itu kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad tak ada sumber. Dia tidak ada sumber. Cumanya ialah sebutan orang sahaja. Jadi kalau kita katakan sesuatu perkara yang agak miracle tentang Nabi SAW, yang Nabi itu keluar terus berkhitan, itu bukannya sesuatu yang miracle, bukan sesuatu yang ajaib. Tak, kadang-kadang kita rasa mungkin kita salah dengar. Nabi SAW dikhitankan selepas itu. Dikhitankan selepas itu. Kerana apa? Kerana itulah kita katakan uruf, ataupun itulah dia punya adat dalam bangsa Arab. Selepas dilahirkan, anak tersebut dikhitankan. Anak tersebut dikhitan. Tahu khitan maksudnya? Khitan ni maksud sunat lah. Dia buang kulup itu ya. Baik. Dan kemudiannya di sini dikatakan wanita yang pertama yang menyusukan Nabi SAW adalah bernama Thuwaibah. Ini ibu susu Nabi yang pertama. Dan kemudiannya Nabi SAW dicarikan ibu susu yang lain. Siapa yang cari? Abdul Muttalib yang cari. Kenapa? Ianya satu uruf dalam bangsa Arab juga. Dikatakan bahawasanya tradisi bangsa Arab ini, apabila dia orang ni melahirkan anak, dia orang nak anak dia orang kuat. Dia orang nak anak dia orang ni kuat. Macam kita nak anak-anak kita kuat lah. Kita, orang Melayu kita, zaman dulu-dulu ni, dia orang nak anak ni kuat bukan dengan susu ibu, ataupun bukan dengan susu manusia, tapi susu Dugro ataupun Dumex. Ni dulu. Kan, itu sebab kita tengok kita ni besar-besar, kan? Tapi itu ialah adat kita. Tapi dalam bangsa Arab tak macam tu. Dia carikan ibu susu yang ada. Dan sampailah satu ketika seseorang yang bernama Halimah binti Abu Dhu'aib, yang mana suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza, telah pun dipilih oleh kita kata siapa ni, Abdul Muttalib, untuk menjadi ibu susu kepada Nabi SAW. Orang Arab bila dia bagi kepada ibu susu dia ni, bukan harap pada anak tu akan sihat saja, tetapi sebenarnya banyak perkara dan banyak faktor kenapa dibagi kepada ibu susu. Dan salah satu faktor macam saya sebut tadi lah, nak anak tu kuat, berotot dan sebagainya. Dan yang kedua sebenarnya nak fasih dalam bahasa Arab. Rupanya macam kita lah, kalau duduk di pekan, ada bahasa-bahasa rojak yang kita pakai. Tapi dalam bahasa Arab ni, kalau duduk di kampung, bahasa Arabnya lagi power. Lebih kurang macam itulah dia punya ceritanya. Baik, itu ialah ibu susu Nabi SAW. Dalam satu riwayat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu cerita ni daripada Anas. Satu ketika Nabi SAW tengah main-main. Ni tengah main ni ramai-ramai ni, macam budak-budak kat belakang tu kan, tengah main, tiba datangnya satu orang malaikat yang bernama Jibril. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, dalam Kitabul Isra, bila dah Jibril ni datang kepada Nabi SAW, ditangkapnya, lalu dibelahnya dada. Budak-budak yang ada di sekeliling tengok, lain macam ni kan, tengok je apa peristiwa dia kan, Muhammad ni nak kena bunuh dia ni. Dibukanya dada, diambilnya segitu darah. Kemudiannya Jibril kata apa? Inilah tempat syaitan sedang bersarang. Dan kemudiannya Jibril ni dibasuhnya jantung Nabi SAW ni tadi dengan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam itu dibawa dalam bekas emas pada ketika itu. Jadi ada salah seorang ni, namanya, kalau dekat sini namanya, kalau tak salah saya, Anas.
dia kata pada budak budak ni pergi jumpa dengan orang, dia kata Nabi Muhammad ni sedang dibunuh. Kata Nabi dah kena bunuh, Muhammad dah dibunuh. Jadi ramai-ramai ni ada mata yang melihat. Dia orang pergi cari orang dewasa, tengok-tengok dah siap dah. Nabi SAW telah tengah terbaring, elok tak ada apa pun. Tapi dia dalam keadaan yang dah berbeza daripada yang sebelumnya. Yang nak menunjukkan apa? Nabi SAW telah pun dibasuh segala dosanya. Baik. Dan itulah kita katakan satu mukjizat Nabi SAW. Yang mana Nabi ni kalau kita tengok balik dia tak ada dosa lah. Dia tak ada, sebab dia maksum. Tak macam kita ni. Kita ni banyak dosa. Itu sebabnya Nabi SAW walaupun dia maksum, dia tak berdosa, tapi dia masih lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni tak maksum. Kita kena ikut cara Nabi SAW. Teruskan istighfar yang Nabi SAW ajarkan. Itu sebabnya Nabi SAW ajarkan kepada kita buat apa? Beristighfar selama ataupun sebanyak 100 kali satu hari. Cuba bawakan istighfar tersebut dalam kehidupan seharian kita, hari-hari kita buat. Agar apa? Agar kita ni boleh bersama-sama dengan Nabi SAW satu hari dalam syurga kelak. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tengok balik dalam bulan Rabiul Awal ini, sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau kita tengok dalam selain daripada Maulid ataupun lahirnya Nabi SAW pada 9 Rabiul Awal, ada peristiwa lain yang sebenarnya berlaku pada 9 Rabiul Awal atau dalam bulan Rabiul Awal. Di antara yang saya suka biasanya kalau kata nak bercerita dengan budak-budak tu, kadang-kadang saya kekok sikit bila nak cerita dengan orang dewasa. Sebabnya biasa cerita dengan budak-budak je. Pada bulan Rabiul Awal ni juga sebenarnya terjadi satu peristiwa yang agak besar, iaitu peristiwa yang kita panggil ni peristiwa hijrah. Biasa kita dengar hijrah ini kita biasa sambut pada bulan Muharram. Itu sebenarnya bukan kita sambut ataupun bukannya kita bercerita tentang hijrah, tetapi itu tahun hijrah. Tahun hijrah. Peristiwa hijrah sebenarnya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Yang mana kalau kita tengok balik, Nabi SAW dia keluar daripada rumah pada bulan Safar. Bila cerita tentang hijrah ni, Nabi SAW dia keluar pada bulan Safar. Keluar rumah pada masa tu Nabi SAW keluar bersama dengan Abu Bakar. Menuju ke mana? Menuju ke arah Yaman. Pergi ke satu tempat yang mana di situ ada sebuah bukit yang bernama Bukit Thur. Dan Nabi SAW bersama-sama dengan Abu Bakar pada ketika itu masuk ke dalam gua Thur. Bila masuk dalam gua Thur itu, macam-macam lah cerita yang berlaku. Dan pada 1 Rabiul Awal, ini kisahnya. Pada kisahnya 1 Rabiul Awal, Nabi SAW setelah pun duduk dalam gua Thur itu selama 3 hari, Nabi SAW keluar bersama dengan Abu Bakar menuju ke Madinah. Inilah kisah dia. Nabi SAW bukan berhijrah pada bulan Muharram, tetapi bermula pada bulan Safar dan masuk dalam bulan Rabiul Awal. Dan dalam perjalanan itu ada satu cerita yang mana dia sebenarnya banyak cerita yang berlaku sepanjang 8 hari perjalanan, 8 hingga ke 12 hari perjalanan tu. Kisah peristiwa hijrah. Dan salah satu ceritanya adalah berkaitan dengan Suraqah bin Samit. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diceritakan bahawasanya satu ketika apabila Nabi SAW dah keluar daripada Gua Thur, ingatkan tak ada orang nak jejak dah. Rupanya ada satu orang ni namanya Suraqah bin Samit. Suraqah ni dia dapat tahu dan dia kata dia nak
jejak Nabi SAW pada ketika itu. Dia punya jejak, dia tahu tempat dan kawasan yang Nabi SAW lalu itu. Memang dia ada pengalaman. Jadi dia dapat tahu dan dia pun pergi menjejak. Akhirnya dia berjumpa dengan Nabi SAW. Daripada jauh lagi, Nabi SAW nampak Suraqah ni, tahu adanya orang yang sedang mengejar. Lalu Nabi SAW memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu. Diminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar buat sesuatulah untuk nak lepaskan diri daripada cengkaman Quraisy ni tadi. Bila berdoa, bila sampai dah dekat ni, Suraqah dah sampai dekat, tiba-tiba kuda yang dinaiki oleh Suraqah ni tadi tiba-tiba jatuh terjerombak sama dengan Suraqah. Duduk kelebab gitu, jatuh. Bila dah jatuh, daripada jauh tadi Suraqah nampak Nabi SAW memang berdoa. Jadi bila dah dikatakan Suraqah ni jatuh, Nabi pun tak adalah teruskan perjalanan. Suraqah minta kepada Nabi, tadi aku nampak engkau, Muhammad, tadi aku nampak engkau ni berdoa. Kau boleh tak tolong doakan balik supaya aku ni bagi elok balik. Tak nak macam ni. Aku janji aku tak akan tangkap engkau, aku akan halau orang yang nak kejar-kejar engkau ni. Lalu Nabi SAW pun berdoa, dan akhirnya Suraqah pun boleh bangun balik. Kata apa, kudanya pun elok balik. Inilah kita katakan satu mukjizat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tengok daripada hadis ini, satu sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, biarlah orang nak buat apa kepada kita sekalipun, kalau kata orang tu minta kepada kita untuk doa kebaikan untuk dia, cubalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Jangan kita kata, oh kau nak ni, aku nak doa kau lagi jatuh, aku nak doa kau lagi mati. Ada macam tak ada. Nabi SAW menunjukkan akhlak yang sangat-sangat mulia kepada Suraqah, yang sampaikan Suraqah ini apabila ada orang lain nak lalu kawasan, dah aku dah cari dah tak ada kawasan ni, dia kata. Suraqah dia tahu tempat itu, dan akhirnya Nabi SAW sampai ke satu tempat yang lain yang kita panggil sebagai Quba. Sampailah ceritanya di situ. Jadi Quba ni apa ceritanya? Quba ni Nabi SAW sampai pada 8 Rabiul Awal, di Quba. Tuan-tuan tahu tak cerita Quba? Nabi SAW buat apa kat sana? Nabi SAW, adik-adik, Nabi SAW bina satu masjid, atau masjid yang pertama yang kita panggil sebagai Masjid Quba. Dan masjid tu ada lagi tak sampai sekarang? Ada sampai sekarang yang kita panggil dia sebagai Masjid Quba lah. Baru ni, kalau tengok, saya baru pergi je, alhamdulillah, ramai yang tahu kelebihan Masjid Quba. Siapa yang berada di Madinah, mereka ini biasanya susah nak pergi ke Mekah. Jadi satu hari ada orang tanya dengan Nabi, macam mana ni kami ni duduk di Madinah ni, tak dapat nak pergi ke Mekah, tapi kami nak buat umrah. Lalu Nabi SAW kata apa? Siapa yang keluar daripada rumah dengan berwuduk sampai ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat, pahalanya sama macam buat satu umrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah salah satu daripada kelebihan Masjid Quba. Masjid pada zaman dulu tak samalah macam zaman sekarang. Kalau kita pergi zaman sekarang ni, Masjid Quba dah tersergam indah. Tak macam dululah. Yang dulu ni kalau kita tahu, masjidnya hanyalah pacak tiang saja, dinding pun tak ada. Dinding pun tak ada, tak macam sekarang. Tapi kalau kita buat sekarang macam tu, orang kata itu bukan masjid. Orang kata mungkin itu hanya musallah. Kita tengok uruf kita lah. Macam kita sekarang ni, walaupun kitanya surau ini, secara teknikalnya ianya nampak macam masjid, betul tak? Secara teknikalnya surau kita ni nampak macam masjid. Tetapi apabila ulul amri kata ini bukan masjid, terpaksalah kita akur yang ini bukan masjid.
Ini kalau ikutkan, kita dah boleh jadi masjid dah. Cumanya disebabkan hanya perintah ulul amri mengatakan ini bukan masjid, ini hanya sebuah musalla sahaja, maka kita tak boleh kata apalah. Kalau ikutkan secara teknikal, masjid tu apa? Sebuah bangunan atas sebuah tanah yang didirikan padanya solat lima waktu, maka dah boleh jadi masjid. Kalau kata-kata surau ataupun musalla, biasanya musalla ni kita katakan satu bangunan yang mana bukan dibuat untuk masjid, tetapi dalamnya ada tempat solat. Yang itu kita panggil dia musalla ataupun nama lain kita panggil ni sebagai surau lah. Okey. Ini saya saja nak bagi tahu tentang masjid ni tadi. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila dah Nabi SAW dia dah buat dah masjid selama beberapa hari, pada 12 Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi SAW tahun yang pertama hijrah itu, Nabi SAW masuk ke Yathrib, dan daripada situlah Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin di Yathrib dan menukarkan nama Yathrib itu kepada Madinah. Orang Yathrib boleh menerima Nabi SAW. Orang Yathrib boleh kita panggil menjadikan Nabi ini mereka punya pemimpin. Kenapa? Kerana Nabi juga adalah salah satu daripada keturunan yang ada di situ. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berapa dah sekarang ni? Tak ada jam ke ni? Berkisahkan tentang bulan Rabiul Awal juga. Tadi tu kita katakan hijrah Nabi SAW masuk ke dalam Yathrib, berhijrah dengan Abu Bakar pada 12 Rabiul Awal. Berkisah tentang Rabiul Awal juga satu peristiwa yang mana ianya mungkin kita katakan peristiwa yang agak sedih bagi orang Islam. Kita biasa dengar yang mana pada bulan Rabiul Awal kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tetapi kita lupa pada 12 Rabiul Awal juga adalah hari kematian Nabi SAW. Hari kewafatan Nabi SAW. SAW menjadi imam. Lalu Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kepalanya agar dia jangan ke belakang, teruskan. Dan beliau berkata, duduklah saya di samping Abu Bakar. Dudukkanlah saya di samping Abu Bakar. Nabi kata apa? Aku nak duduk sebelah Abu Bakar. Dan kemudiannya mereka berdua mendudukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar mengikuti salat Nabi SAW dan memperdengarkan takbir Rasulullah SAW kepada para jemaah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu sebab kalau kita tengok balik, kalau kita tengok di Mekah sana tu, tiba-tiba ada bila imam sebut Allahu Akbar, ada lagi Allahu Akbar. Ini salah satu daripada perkara kenapa benda tu terjadi. Zaman dulu ni tak ada miking tak ada. Jadi miking tak ada ni dibuat cara macam itulah untuk nak dengar. Kerana imamnya tak ada kekuatan suara. Jadi orang yang berada di tepi ataupun di belakangnya yang dengar, maka dibuatnya apa kita panggil ni tadi, echo lah kiranya, sebagai orang lain dapat tahu bahawasanya apa pergerakan imam tersebut. Baik, sehari sebelum wafat, hari Ahad, sehari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi telah memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah dengan 6 hingga 7 dinar yang dimiliki olehnya, seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Sa'ad, dan serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Di malam harinya Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan, dan Aisyah berkata, berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu memiliki pada lampu kami ini. Dan baju besi Nabi SAW yang pada saat itu yang masih tergadaikan kepada orang Yahudi,
dengan harga 30 sa' 30 sa' gandum. Ada pada juga diberikan. Baik, pada hari yang terakhir, Anas bin Malik meriwayatkan bahawasanya pada saat kaum muslimin sedang solat subuh pada hari Isnin dan Abu Bakar telah menjadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memeranjatkan diorang dengan menyelak langsir, daripada tingkap Aisyah untuk tengok orang sedang semayang. Sedangkan mereka berada dalam barisan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum je. Dan Abu Bakar masih lagi ke belakang bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar dan ingin menunaikan solat bersama-sama. Jadi Anas berkata, hampir saja kaum muslimin nak batalkan semayang. Kerana apa? Kerana seronok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jadi imam ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi isyarat kata teruskan. Dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati lagi waktu solat yang berikutnya. Maknanya kalau tengok balik ceritanya, waktu itu je yang Nabi selak, Nabi tengok, Nabi bagi isyarat teruskan sampailah habis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup balik lepas itu. Dan ketika beranjak waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, kemudiannya membisikkan sesuatu kepadanya dan ianya pun menangis. Dan kemudian memanggilnya lagi dan membisikkannya sesuatu kepada yang lain. Dan kemudiannya Fatimah ketawa pula. Kalau kita tengok balik ceritanya macam seorang anak, dia kata apa, hari ni aku nak pergilah, contohnya hari ni aku nak pergi dah, sedih lah kan. Tapi lepas ni kau pula, dia ketawa pula. Dia ceritanya lebih kurang macam tu. Itu sebabnya dikatakan Fatimah ini ketawa pula. Jadi Aisyah berkata, kami bertanyakan kemudiannya tentang hal ini, yakni pada hari-hari berikutnya. Fatimah menjawab, Nabi SAW membisikkan kepada aku bahawa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu, sehingga aku menangis, dan membisikkan kepadaku bahawa aku yang pertama kali daripada keluarganya yang akan mengikutinya meninggal dunia, sehingga aku ketawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari. Nabi SAW memberikan khabar gembira kepada Fatimah bahawa ia adalah penghulu para wanita di dunia, dan Fatimah melihat penderitaan berat yang tengah dialami Rasulullah SAW. Betapa deritanya engkau, wahai ayahku. Nabi SAW berkata, tidak ada cubaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Nabi SAW tahu dia nak pergi dah. Jadi dia sebut macam tu untuk nak memberi janganlah sedih-sedih lah, lebih kurang macam tu. Nabi SAW memanggil Hasan dan Husain, kemudiannya mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil isteri-isterinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Penyakit Rasulullah SAW semakin parah dan bertambah berat, dan munculnya pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakannya pada ketika perang Khaybar. Dan beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasa sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar, sehingga pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus kerana racun tersebut. Ini seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari. Dan beliau menutupkan pakaiannya ke wajah, kemudiannya membukanya kembali dan berkata di mana ini merupakan akhir perkataan dan wasiat yang disampaikan kepada manusia. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh ada dua agama di bumi Arab ini. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia, saya berkata, jagalah salat dan budak-budak kalian jangan sekalipun kalian abaikan. Beliau mengulang-ulang perkara tersebut sampailah beberapa kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi berpesan bukan hanya sekadar kita kata jangan jadikan dalam dunia ni ada dua agama. Dia kata agama mesti hanya ada satu, iaitu agama Islam. Dan yang keduanya, Nabi berpesan agar jagalah
jagalah salat. As-salah, ya, as-salah. Itu yang Nabi SAW kita panggil pesan kepada kita. Dan jagalah anak-anak kita. Jagalah anak-anak tu maknanya di sini banyak pandangan, terutamanya jaga jugalah ataupun ajarkanlah anak-anak kita tentang solat itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila datangnya detik kematian Nabi SAW, Nabi SAW masih lagi sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dia tidak lagi kata apa nama nak memikirkan perkara lain, hanya fikirkan dirinya sahaja. Kerana apa? Pada ketika itu Nabi SAW telah pun menyatakan satu perkataan yang kita rasa memang memasrahkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut wa alhiqni ila rafiqil a'la, wa alhiqni ila rafiqil a'la, wa alhiqni ila rafiqil a'la. Nabi SAW menyebutkan, jumpakanlah aku dengan Tuhan yang Maha Tinggi, jumpakanlah aku dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kalau kita ni sedang nak berada dalam keadaan yang kita rasa memang tak boleh nak selamatkan dalam, ataupun dalam keadaan yang kita rasa aku akan sampai waktu itu juga, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ni hanya meletakkan diri kita itu dengan apa yang kita katakan dunia. Kerana dunia ini tak bawa kita ke mana-mana. Banyakkan kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kejadian itu berlangsung pada waktu bila? Pada waktu duha yang mana sedang panas-panasnya, dan pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin juga pada tahun yang ke-11 Hijrah, Nabi SAW telah pun meninggalkan kita pada usia 63 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok balik apa yang ada dalam bulan Rabiul Awal ini, bukan hanya sekadar Nabi SAW dilahirkan, tetapi dalam masa yang sama juga peristiwa yang agak besar pada kita ialah Nabi SAW juga meninggalkan kita pada bulan Rabiul Awal. Nabi SAW dia tak tinggalkan banyak perkara kepada kita, melainkan dua perkara yang sangat-sangat penting kepada kita, yang mana apabila kita ni mengikut kepadanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita ini masih lagi berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ayuhlah kita sama-sama mempertingkatkan lagi ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Bukan hanya sekadar membacakan Al-Quran itu, tetapi mentadabbur Al-Quran. Kita tengok balik apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran. Kita tengok apa yang ada Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Dan yang keduanya, ikutlah sunnah-sunnah Nabi SAW. Bermula dengan hadis-hadis yang simple-simple, yang mudah-mudah. Bermulanya daripada bukanya mata kita baca apa dia, sampailah kita nak tidur kita baca apa. Semua itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Barulah kita katakan satu hari nanti insya-Allah kita mungkin akan bersama-sama dengan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kita telah melakukan apa yang telah Nabi SAW ajarkan. Dan yang kedua, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW. Bukan hanya tunggu pada hari Jumaat, tapi hari-hari. Dan kita kena pastikan selawat kita itu ialah selawat yang sebenar. Sebabnya ada yang mengatakan bahawasanya bila kita menyanyi Ya Hanana itu juga selawat. Ini salah ya. Ya Hanana itu bukan selawat. Ya Hanana itu lagu. Sebab yang kita seronok je kan, kita baca Ya Hanana itu lagu. Yang sebenarnya selawat itu ialah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca selawat-selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Banyak selawat-selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nanti boleh semak dengan ustaz-ustaz yang mengajar, insya-Allah. Kat sini ramai kan ustaz mengajar kan. Tengok situ ada 4 minggu tu banyak tu ada 4 ustaz atau 2 ustaz, 3 ustaz juga.
Banyak. Jadi minta ajarkan, minta diajarkan selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik. Yang seterusnya tegak itu je lah kot, kan? Jadinya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada awal tadi sampailah sekarang ni, banyaklah perkara yang kita tengok tentang Nabi SAW, sehinggalah peristiwa Nabi SAW meninggalkan kita. Apa yang perlu kita buat, macam saya sebut tadi, perbanyakkan amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, agar kita ni menjadi umatnya yang bersama-sama dengan dia. Baik, itu saja kot daripada saya pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu saya mohon maaf sangat-sangat. Saya tak boleh nak kontrol saya punya suara sangat. Mungkin disebabkan tadi ada alahan sikit makan sotong. Jadi kata apa nama, agak macam tak tersusun sikit kata-kata saya pada malam ni. Saya mohon maaf sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kerana yang baik itu hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya semua datang daripada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Pun bukan siapa-siapa sebenarnya, baru-baru nak up jugalah kita kata kan, BBNU punya orang. Baik, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.